Hentikan amalan lantikan politik dalam syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC dan GLIC. Itu pandangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul yang katanya perbuatan itu akan menimbulkan konflik kepentingan yang mendorong kepada ketidakcekapan takbir urus korporat. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata, GLC boleh beroperasi secara profesional dengan kaki tangan yang mahir tanpa perlu campur tangan orang politik. Jadi kita ingin melihat kepada keadaan semasa penjawatan ahli politik pada ketika ini. Adakah mereka ini kompeten untuk menjawat ataupun tidak kepada jawatan-jawatan itu? Dan untuk itu kita akan bersama dengan Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar di talian Skype pada ketika ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, bagaimana kita nak melihat kepada lantikan politik dalam GLC dan juga GLIC pada ketika ini? Adakah ia memang sudah dipraktikkan sejak lama lagi dan adakah ia amalan normal juga bagi negara-negara luar? Sebenarnya Malaysia di antara negara yang boleh dikatakan abnormal lah, yang melantik kebanyakan daripada ahli politik untuk memegang syarikat-syarikat kerajaan, GLC dan sebagainya. Sebab kita kena ingat bahawa tujuan penubuhan GLC ini adalah yang pertama untuk menambahkan pendapatan kerajaan. Itu adalah mesti makna kita perlukan seorang yang profesional yang benar-benar mengetahui, yang mempunyai bukan sahaja pengetahuan, kelulusan dan juga kebijaksanaan. Jadi ketiga-tiga perkara ini adalah mustahak supaya apabila kita mentadbir sesuatu organisasi itu, GLC dan sebagainya, maka sudah tentu ia akan memberi buah yang lebih baik. Satu lagi kita kena ingat iaitu kita juga perlukan orang-orang yang benar-benar mempunyai integriti, selain daripada itu merit yang saya nyatakan tadi dan juga berani kerana benar maknanya membuat keputusan iaitu demi company. Tapi kita kena ingat iaitu antara tujuan GLC ini adalah yang pertama bukan saja untuk menambahkan duit kerajaan, bahkan juga ia menjaga pemegang-pemegang saham. Yang kedua, kita juga nak menarik pelabur. Jika sekiranya kita tak mempunyai pengurusi dan ketua-ketua yang baik, maka sudah tentu ini tidak akan memberi keyakinan kepada pelabur dan ini akan merugi. Satu lagi faktor yang paling mustahak ialah apabila kita nak menjadi ketua ialah kita naklah tinggi dari segi IQ. Tetapi bukan saja IQ, tetapi dari segi EQ. Maknanya kita boleh balance kita punya emosi untuk mengambil tindakan dan juga kerjasama dalam organisasi dan juga dengan luar. Satu lagi yang paling mustahak ialah adalah faktor SQ, iaitu sesuatu perkara yang mengenai spiritual. Maknanya kita bekerja ni adalah kerana Allah SWT. Ketiga ini IQ, EQ dan SQ perlu ada kepada pengurusi-pengurusi tertentu. Dan oleh sebab itulah kita tengok di dalam syarikat-syarikat yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa, kita dapati kebanyakan daripada dia punya pengerusi, dia punya CEO bekerja sehingga 20-30 tahun kerana ini mereka merupakan profesional dan mereka menjaga amanah dan juga syarikat dan juga menjalankan tugas dengan baik. Jadi itu sebabnya kita perlu melihat dan juga memastikan bahawa siapa saja yang memegang tapuk GIC, iaitu ia kepunyaan kerajaan dan juga rakyat, maka sudah tentu kita perlukan satu tadbir urus yang baik dan pastikan dari segi kewangan tidak salah gunakan dan diseleweng. Datuk Seri, kita tidak boleh lari bahawa dalam politik ini, pelantikan politik dalam GLC sebahagian budaya politik. Tapi bagaimana pendekatan ini boleh diubah untuk kita pastikan orang politik yang ingin dilantik itu benar-benar sesuai dan juga layak memegang jawatan tersebut dan bukannya sekadar lantikan ini sebagai habuan kepada sokongan yang diberikan? Sebenarnya, jika sekiranya kita melantik seorang ahli politik untuk menjadi pengerusi dalam GLC dan juga syarikat-syarikat kerajaan, seolah-olah kita melantik mereka ini untuk menjadi doktor dalam hospital. Itu merupakan satu perumpamaan yang patut kita pastikan bahawa
kerja-kerja ataupun untuk memegang jawatan ini adalah merupakan satu jawatan yang full time dan objektifnya ialah kalau orang politik, objektif utama dia adalah untuk menjaga kawasan dan juga politik. Tetapi jika sekiranya kita beri kepada profesional, sudah tentu objektif dia adalah untuk membuat bisnes dan untuk mendapatkan pendapatan. Bukan ada didapati bahawa di kalangan ahli-ahli politik yang baik, tetapi jika sekiranya kita tidak ada choice, maka sudah pasti sebelum kita lantik ini kita tak boleh hanya lantik untuk kepentingan politik, iaitu ia merupakan satu tempat yang permulaan rasuah berlaku di mana penerima jawatan itu akan menjaga bos-bos. Apabila bos mempunyai masalah, maka sudah tentu ia akan membantu. Dan sebagai penerima pula, ia akan menggunakan GLC ini untuk berkayakan diri, untuk menjaga kroni-kroni dan sebagainya. Dan kadang-kadang sebagai pengurusi yang dipegang oleh ahli politik ini, mereka bukan saja kadang-kadang salah guna wang, iaitu menggunakan dari segi kononnya kegiatan-kegiatan CSR dan juga kadang-kadang menyebabkan mengambil duit dalam syarikat itu untuk kepentingan sendiri dan juga dana politik. Jadi itu sebabnya hendaklah kita pastikan bahawa apabila kita nak memilih ahli politik ini, jika tidak ada choice, sudah tentu kita pastikan bahawa benar-benar mereka ini mempunyai kelulusan. Yang kedua, dari segi integriti, merit, dan pastikan mereka ini adalah pakar dalam bidang-bidang tertentu. Tidak kita melantik mereka ini untuk kepentingan politik kita, untuk kekuatan politik kita, sudah tentu. Jadi satu lagi perkara yang perlu dinyatakan sini ialah mereka ini boleh dikatakan Ambo garu belakang demo garu belakang Ambo. Jadi you scratch my back and I scratch my back. Jadi sudah tentu jika sekiranya kita melantik ahli politik yang memang nak gaji dan juga mempergunakan GLC dan juga memperkayakan diri dan juga perk-perk yang ada tu, sudah tentu ia akan merugikan GLC dan juga syarikat-syarikat kerajaan. Jadi ini bukan saja memberi impak yang tak baik kepada syarikat, rugi, kebanyakannya rugi, tetapi ia juga akan memberi negatif. Itu sebabnya kalau kita tengok model-model, jika sekiranya model katalah FGV dulu kan, model bagus. Tapi jika sekiranya ia pada mulanya kita diberi kepada orang-orang profesional mengambil alih, sudah tentu saya rasa ia akan menjadi satu GIC yang terbaik, yang mungkin standing dengan Samdabi Property sebagainya, yang mana syarikat ini, GIC ini dipegang oleh profesional. Selalu buat untung, tidak ada mempunyai masalah dan juga memberi manfaat kepada kerajaan dan juga rakyat. Baik, terima kasih kepada Datuk Seri Akbar Sattar, merupakan Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, atas kupasan itu.